Astaghfirullah nazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah iftah lana babal khair وافتح علينا فتوح العارفين والناجحين في الدارين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمدك اللهم أهل الحمد والثناء ونستعيذك على جميع الأعداء ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وأهل الطاهر سفن النجاة وأعلام الهدى والرشاد. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة وأولياء الله والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. InsyaAllah malam ni kita cuba mengisi masa lapang kita di antara maghrib dan isyak dengan sedikit pengisian. Moga-moga kebersamaan kita pada malam ini mendatangkan kefahaman dan kecintaan terhadap agamanya. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua, sihat belaka? Alhamdulillah. Moga-moga terus diberi kesihatan. Bila pecahnya je? Sambung tarik sampai sana. Alhamdulillah. Besar lagi lah. Alhamdulillah. Moga-moga dipermudahkan urusan. Bulan lepas hari mari tak pecah lagi. Jadi kita tengok kitab kita. Kat mana berhenti? Wa yustaratu li sihhati salah tu. Muka surat apa tu? 13. Ustaz 13. Betul? 14. Abah cakap 13, anak cakap 14. Mana sebetul ni? Sampai 13. Tu ayah mengalah dengan anak. La ilaha illallah. Kita tengok surat 13. Okey. Kama qala sayyidina muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa yustaratu li sihhatis salah, dan syarat sah solat. Syarat sah solat. Kau sebelum ni kita dah tahu dah perkara batalkan wudu, berfardu wudu. Hari ni kita masuk
kepada syarat sah solat. Maknanya tak ada benda ni tak sah solat gitu. Tak ada benda ni tak sah solat gitu. Kena ada benda ini baru sah solat kita. Dan syarat-syarat sah salat yang pertama ma'rifatu dukhulil waqti biyaqin. Dan syarat yang pertama ma'rifatun, tahu sungguh, kenal sungguh, dukhulil waqti, masuknya waktu, biyaqin, dengan yakin. Tahu masuk waktu dengan yakin. Dia dalam syarak, di sisi agama, yakin masuk waktu macam mana yang kita dikatakan yakin masuk waktu tu? Di sisi syarak yang dikatakan yakin masuk waktu itu adalah dengan matahari. Tengok matahari, bukan tengok jam. Tak kisah jam dia paling mahal kat dunia, harga sebutir 100,000, sejuta ke. Tapi biarpun dengan jam sekalipun, itu dalam poin dia, dalam di sisi syarak itu bukan yang dikatakan dengan yakin. Yang dikatakan dengan yakin dengan melihat matahari, tengok kedudukan matahari. Oh, dah tergelincir sikit ni, masuk waktu zuhur. Lah, bayang-bayang dah lebih pada tuan badannya ni, masuk dah waktu asar. Tenggelam habis dah matahari, masuk dah waktu maghrib. Biarpun jam kita pukul 7. Lah, rosak rupanya. Jam ada kemungkinan rosak, tapi matahari tak. Jadi yang dikatakan yakin 100% masuknya waktu solat adalah dengan melihat matahari. Sekejap, saya cari. Allahumma shalli ala mana. Okey. Dengan melihat matahari, au ijtihadin, atau dengan ijtihad, atau dengan ijtihad. Ijtihad ni bersungguh-sungguh lah. Hasil dia berijtihad, dah masuk waktu. Dia martabat yang kedua itu, iaitu ijtihad. Pertama tadi yakin, yang kedua ijtihad. Dia ijtihad dah masuk waktu ke belum. Tengok jam, mampu dah jam. Jam habis bateri dah. Nak tengok azan kat TV lah, elektrik pula tak ada. Lupa nak bayar bil, elektrik tak ada. Dah, nak tengok macam mana? Nampak dah budak balik sekolah kafar. Skalanya memang budak kafar balik asar dah. Lah kalau kita tengok, lah budak kafar balik, confirm dah asar dah. Itu cara ijtihad gitu. Itu petang ustaz dah. Kalau malam, pagi macam mana nak tahu dah masuk subuh ke tak? Kita ada bela ayam, dah memang tiap hari tahu dah ayam kita ni masuk je subuh, dia akan berkokok lepas azan subuh. Tiba Allah, hai, elektrik tak ada, bateri jam habis, semua tak ada dah. Jadi macam mana? Dengar ayam kita berkokok. Biasanya memang ayam kita ni berkokok lepas waktu subuh. Dia kokok dah, maknanya masuk dah waktu subuh. Ataupun dengan, dia tak tulis kat sini kot, atau dengan khabar mutawatir, atau dengan ramai orang cakap masuk waktu dah tu imam, masuk dah waktu, dah masuk waktu, dah masuk dah. Tanya orang semua cakap dah masuk dah waktu, dah masuk dah waktu. Mustahil orang ni semua nak bohong. Masuk dah waktu.
ghalabatiz zan, sangkaan yang kuat. Dia sangka kuat, sangkaan dia kuat dah masuk waktu. Jadi boleh, kiranya dah kira masuk waktu juga. Dia dalam bab fiqh, zon diambil kira. Dalam bab pengamalan, zon diambil kira. Tapi dalam bab tauhid, zon tak ambil kira. Sangka-sangka ni, lebih sangkaan dia. Dalam bab tauhid tak boleh, no kompromi. Bab tauhid wajib yakin 100%. Kerana dah masuk waktu isyak ke? Rasa dah masuk dah ni. Tanya kawan, dah masuk dah rasanya. Dah masuk dah. Boleh lagi. Tapi dalam bab tauhid tak boleh. Kerana Allah Ta'ala tu ada ke? Rasa ada. Tak jadi rasa ada. Bab tauhid tak main dah bab rasa-rasa ni. Bab fiqh boleh, bab makan boleh rasa-rasa. Dah rasa dah mi celup, rasa sedap. Dah kalau bab tauhid tak boleh. Allah Ta'ala ada tak? Sungguhlah ada. Bukan rasa-rasa. Kalau dah saja rasa ada Allah Ta'ala ni, problem akidah dia. Boleh jatuh akidah. Ataupun ghalabatiz zan, lebih sangkaan dia. Rasanya dah masuk, rasanya dah masuk. Fa in shalla ma'asyak, maka jikalau seseorang solat dalam keadaan ragu-ragu, maka jikalau seseorang solat dalam ragu-ragu, dah masuk ke belum, dah masuk ke belum, dah masuk ke belum, lam tasihha salatu, maka tak sah solat dia. Tak sah solat dia. Okey. Itu syarat sah solat yang disebut oleh tuan guru penulis kitab ni, kan? Sampai situ saja. Fa in shalla ma'asyak, maka tidak sah solat dia. Kalau dalam kitab lain dia ada sebut lebih lagi lah. Dia ada sebut. Ada tambahan dalam kitab lain, dia akan sebut bersih daripada 2 hadas. Kat dalam ini tu dia tak sebut. Tuan guru kitab ni dia bawa mari yang simple sahaja. Bersih daripada 2 hadas, maknanya dah terangkat dah, hadas besar, hadas kecil. Lepas tu bersih daripada najis. Bersih daripada najis. Najis dia ada lagi ni, ma'asya wa yustaratu ma'rifatun. Betul. Kita ada lagi disebut kat depan ni. Okey. Wa yustaratu ma'rifatul kiblat, dan disyaratkan juga mengetahui arah kiblat. Kena wajib tahu arah kiblat. Dia arah kiblat yang sampai martabat yakin di sisi syarak, di sisi ahli fiqh. Martabat kiblat yang yakin bila mana kita solat di Masjidil Haram, itu 100% yakin kita memang ngadap kiblat terus Kaabah. Adapun di luar daripada itu, kita tak sampai martabat yakin. Macam kita kat tanah Melayu kat Malaysia ni, kita ikut menghadap, bukan menghadap arah kiblat, bukan menghadap kiblat, menghadap arah kiblat. Biarpun guna kompas, biarpun kita dah cek dekat laptop kita, dekat desktop kita, komputer kita, dah tarik dengan Google dah, memang 100%, tapi di sisi syarak tak sampai martabat yakin, hanya zon sahaja. Yang dikatakan di sisi ahli fiqh, dikatakan yakin itu bila mana duduk solat kat Masjidil Haram tu, Kaabah tu memang duduk depan mata, itu memang yakin 100% menghadap kiblat. Kita ni menghadap arah kiblat yang dikatakan. Dah memang masyhurnya negara kita ni, Malaysia ni, Nusantara, negara kita Malaysia ni, arah kiblatnya
sama arah dengan terbenamnya matahari. Jadi kita ada lah lebih kurang kat situ gak. Kalau ada perbezaan lebih kurang tu dimaafkan. Tapi lah ni dah ada macam-macam teknologi, kan? Ada juga orang dia ambil upah dah. Ambil upah cek arah kiblat. Saya pun panggil orang tu juga main cek arah kiblat rumah saya, panggil dia siap dekat bilik ruang tamu, dia tampalkan stiker dah arah kiblat. Kan? Bayar 50 kat dia. Dia kerja dengan bahagian ni lah, kan? Cek ni. Dia cekkan tengok arah kiblat. Tapi walau macam mana pun kita guna sehebat mana pun teknologi, maka di sisi syarak tidak sampai martabat yakin yang tu. Yang dikatakan orang yang yakin betul-betul menghadap kiblat adalah orang yang solat di Masjidil Haram. Memang nampak sungguh kiblatnya, dia solat arah tu. Orang yang solat dalam Kaabah pula, mana-mana arah pun dia boleh solat, sebab dia dah dalam Kaabah. Dia jadi banyak pesen lagi ni yang saya perasan. Misalnya contoh, kita raya pergi rumah saudara mara kita, kan? Nak solat rumah dia, kita solat lah kat bilik belakang, bilik tamu ko, dia suruh solat dalam bilik, kita pun solat dalam bilik. Tengok arah kiblat tak ada tulis. Tanya anak dia budak kecil, dik kiblat mana? Adik tu cakap, anak buah kita, sepupu kita pun cakap arah sana. Kita pun solat arah sana. Tengah-tengah solat, kita tengah solat ni, tengah solat ngadap kiblat sana, tiba-tiba tuan rumah pokcik kita ke sepupu kita ke datang, dia betulkan bahu kita, sini sikit, kan? Ini kiblat. Dia suruh musim sini lah. Anak kita prank, dia tak nak, dia tadi prank je, kan? Rupanya sini, dia betulkan bahu kita. Kita pun terus jalan solat, apa macam biasa kan? Kita ngadap sini, pokcik kita tuan rumah datang, dia betulkan bahu kita. Ini kan di sini begitu banyak berlaku, kan? Kita terus je solat. Buat apa terus kan? Ramai buat gitu, kan? Angkat takbir balik lah. Awal-awal lagi dah tak sah dah. Tak sah gitu. Kena angkat takbir balik, solat balik. Bukan boleh terus Kena tahu sungguh kiblat. Jadi kita ni duduk makam zon. Kita duduk pada makam zon, kita tak duduk pada makam yakin. Wajibu satratul aurat, dan diwajibkan menutup aurat, tutup aurat. Tutup aurat. Aurat ni apa? Ma yajibu satrahu wa yahrumu nadharahu. Tu makna aurat. Aurat dari segi bahasa aib ataupun najis. Aurat ni bahasa Arab. Nak faham enggak bahasa kita, dari segi bahasanya aurat ni keaiban, kekurangan, maksudnya apa? Ialah benda yang Allah Ta'ala suruh tutup, Nabi suruh tutup, itu adalah tanda keaiban dan kekurangan kita. Ya ke ustaz? Tak percaya test, tak tutup aurat, jalan keluar. Tak payah pakai baju surat benar pun tak payah. Membawa erti kita membuka keaiban kita, membuka kekurangan kita. Jadi oleh kerana dia adalah bahagian yang dikatakan aib, maka kita diwajibkan tutup. Dah kalau orang tak tutup, wa yahrumu nadharahu, kita pula diharamkan tengok. Biar orang tu tak tutup, diharamkan tengok. Kalau tak apa. Tertengok tak apa. Tersengaja tengok, tu lain kira. Dan yang dikatakan aurat, yang dikatakan aurat di sisi mazhab kita Imam Syafi'i, iaitu ainuz zat. Ainuz zat. Nak terjemah apa? Dikatakan aurat itu diri itu aurat. Aurat tu ada pada diri tu, bukan pada bayang-bayang. Misalan contoh, kita
Kita lalu-lalu ternampak bayang-bayang kat situ. Bayang-bayang perempuan. Dia tengah tanggal baju, salin baju. Nampak bayang-bayang dia. Nampak bentuk tubuh. Adakah kita melihat aurat? Tak. Nampak bayang-bayang rambut perempuan kat dinding ni. Adakah kita tengah melihat aurat? Tak. Yang dikatakan aurat memang lihat sungguh tuan badan tu. Nampak sungguh aurat dia tu. Itu yang dikatakan aurat. Dia tengok TV, tengok aurat perempuan. Kalau di sisi mazhab kita tu tak dipanggil tengok aurat. Dah tak dosa. Dosa. Cuma kalau bawa mahkamah Allah Ta'ala, section lain. Dia bukan section melihat aurat orang. Dia section lain. Dosa. Tapi dia tak di bawah section melihat aurat. Sebab dikatakan aurat itu melihat diri aurat tu sendiri. Kita tengok TV, nampak orang tak tutup aurat. Maka yang kita tengok TV live itu berdosa hukumnya. Cuma tak dicatat sebagai melihat aurat. Orang kameraman yang shoot movie tu, shoot interview tu, perempuan dia tak pakai aurat, dia tak tutup aurat. Kameraman tu lihat live perempuan tu. Maka kameraman tu yang dikatakan melihat aurat. Kita tengok perempuan tu dalam TV. Maka kita tak dikira melihat aurat perempuan. Cuma kita berdosa akta yang lain. Okey, jelas. Jadi kena tutup aurat. Bisa tiri kena tutup aurat. Aurat lelaki kita dah tahulah, aurat bahagian-bahagian aurat bagi lelaki tak kisah di dalam solat, di luar solat, lelaki secara overallnya, secara keseluruhannya, ma baina surrah wa rukbah, di antara pusat sampai lutut, bukan pusat dan lutut. Ada orang dia ingat pusat dan lutut. Pusat dan lutut jangan. Pening cucu tengok. Dan aurat perempuan kat dalam solat, mazhab Syafi'i beraurat dia kerah. Mazhab Syafi'i dia beraurat dia kerah, dia kerah sedikit. Dan aurat bagi perempuan dalam solat kesemua mukanya kecuali muka dan kesemua anggotanya kecuali muka dan tapak tangan. Aurat perempuan di luar di luar dengan orang awam, dengan manusia yang lain, keseluruh muka, termasuk muka, keseluruh badan, termasuk muka dan tapak tangan. Itu pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang wakil, ada pendapat yang lemah, yang katukil, yang mana kecuali muka dan tapak tangan juga. Dalam mazhab Syafi'i aurat perempuan ke semua anggota badan. Dalam solat, aurat perempuan dalam solat pula ke semua kecuali muka dan tapak tangan. Dan keluar saja dalam mazhab Syafi'i, keluar daripada solat, keluar ke rumah, pergi kedai, dalam mazhab Syafi'i kena tutup muka dengan tapak tangan juga. Di sisi mazhab Syafi'i pendapat yang paling kuat sekali. Walaupun ada pendapat yang kedua cakap kecuali muka dan tapak tangan juga. Dalam mazhab Syafi'i dia ada beberapa syadid. Dia bukan mazhab Syafi'i. Dia setiap mazhab ada pendapat yang keras sedikit, ada pendapat yang longgar sedikit. Saya cuba kaji-kaji, tak kaji sangatlah, cuba kita tengok-tengok. Yang ni macam bab niat, pendapat Syafi'i dia keras sedikit. Dalam bab air, pendapat Syafi'i dia keras sedikit. Bila saya tengok yang ada yang kawasan yang keras, tetapi dalam bab masalah yang lain longgar. Pendapat mazhab lain pun ada yang keras, tapi dalam bab masalah yang lain longgar. Jadi ada pro dan kontranya. Tak semua keras. Dalam mazhab kita yang kat sininya keras, tapi mazhab lain bukan kat situ, dia bab lain lagi payah, keras, tak sesuai dengan negara kita. Cantik juga Allah Ta'ala jadikan. Sebab tu khilaf itu adalah rahmat, kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak tutup dengan apa Ustaz? Bisa tiril tahirun mubahin. Jadi menutup aurat yang dikatakan menutup aurat itu sitru launul menutup warna kulit. Apa makna nutup aurat? Nutup aurat ni iaitu menutup warna kulit.
Itu kayu pengukur dia, point dia. Kena ustaz nak solat kena tutup aurat dah. Kena tutup aurat pusat sampai lutut. Betul. Pakai kain pakai kain. Apa yang sebenar dikatakan menutup aurat dalam solat, iaitu menutup warna kulit. Walau masuk anu untuk kalau pakai dia pakai baju sekalipun, tapi nampak warna kulit dia tak sah. Dah kalau dia tutup tak pakai baju boleh. Contoh apa? Tapi tak nampak warna kulit, dia pakai lumpur, boleh tak? Boleh, sah. Warna kulit dia nampak? Tak nampak. Nampak lumpur maka sah tak? Sah. Itu yang dikatakan menutup warna kulit. Dah kalau perempuan ikut bentuk badan dia tutup makruh. Bentuk badan ikut tapi tutup tak warna kulit dia? Tutup. Sah solat dia, cuma makruh. Itulah. Semua dah tahu dah ni, kita baca laju ini revision, ulang kaji. Orang Tanjung Karang cakap kita buat revision sahaja, ulang kaji. Bagi betulkan. Mana tahu kita ada nak pergi Mekah ni. Berapa orang pergi Mekah haji? Ramai jemaah sini. 2 orang dah pergi belum? Dah pergi dah. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan sahabat-sahabat kita yang pergi umrah, pergi haji ke semuanya, diberi kesihatan, kelapangan, ke semuanya, dan Allah Ta'ala jaga keluarganya yang tinggal di sini. Amin. Dan diwajibkan menutup aurat dengan penutup yang tahir, bisatir, penutup. Satrun, tutup. Penutup, satir, penutup. Tahir, penutup yang bersih, yang suci. Tahirin, yang suci. Dia sebab solat memang tak boleh bawa benda najis, kena suci. Yang mubahin, yang mubah, yang dibolehkan. Kalau suci tapi benda tu tak dibolehkan, haram tak boleh juga. Contoh apa ustaz? Benda suci tapi yang tak dibolehkan, yang haram. Contoh sutra. Dia pakai sutra, bersih sutra ni. Tak ada najis. Dia dah basuh dah 15 kali kat dobi, 20 kali kat rumah, siap deraya lagi. Dah suci dah ni, tapi nak solat pakai sutra. Boleh tak? Haram hukumnya. Sah tak solat dia? Sah, cuma haram. Kena pakai penutup dengan yang tahir, yang suci, dan yang dimubah, yang dibolehkan. Wayajibu, dan diwajibkan raf'un najasati, diwajibkan menghilangkan najis. Hilangkan najis. Najis yang ada kat mana? Minat thawbi, yang ada dekat baju. Najis yang ada kat baju kita bagi clear. Najis, apa makna najis? Kullu mustaqzara alladhi yamna'u sihhatu salah. Tu makna najis. Semua benda yang jijik, yang kotor, alladhi yang yamna'u, menghalang sahnya solat. Itu makna najis. Jadi setiap benda yang kotor, jadi najis kita dah belajar dah. Najis ada 3. Najis berat, ringan, dan pertengahan. Jadi menghilangkan segala najis, sama ada dia berat, dia ringan, dia pertengahan, kena hilangkan. Apa makna najis tadi? Benda yang jijik, yang menghalang sahnya solat. Itu makna najis. Jadi clearkan, jangan ada najis ringan berat yang pertengahan dekat tubuh badan kita, dekat baju kita. Tengah-tengah solat tiba-tiba taik cicak berak dekat baju kita ke, maka tak sah. Tidak sah. Secara umumnya tak sah. Kita nak kalau kita nak buang baju kita, tak boleh juga time solat. Macam mana nak buang? Kalau sini taik cicak tak banyak, tak ada. Kalau pondok saya taik cicak ni dah diuzurkan, keuzuran, dimaafkan. Sebab memang tak boleh lari daripada taik cicak. Terdarurat dah taik cicak ni. Memang rasanya Persatuan Cicak dia memang putuskan suruh berak kat pondok saya. Dekat Pondok Kelantan tempat saya belajar lah. Memang standard dah. Kalau kaki kat pondok saya tu kat Kelantan, kalau kaki tak ada taik cicak, hebat Tok Wali lah tu.
Maknanya memang ada tai cicak, tak boleh nak elak dah. Yalah pondok bawah bukit, memang segala cicak, tokek cicak, segala jenis bapak cicak ada besar-besar. Jadi kalau kat pondok saya dulu di Kelantan, tai cicak ni darurat dah, tak boleh nak dielakkan. Dia bukan ada kat tengah sah, dia main kat semua kat tepi pintu. Pandai juga dia cicak ni. Ada kompromi jugalah, dia tak bahan kat tengah, dia main semua kat tepi-tepi pintu ni. Jadi nak masuk memang biasanya elak macam mana pun akan terpijak juga tai cicak. Jadi kalau kat masjid kita ni tai cicak tak ada, bukan keuzuran lah, bukan darurat dah. Kalau dia terjatuh atas ridak kita, selendang kita, tak apa lagi. Maksudnya apa? Kita boleh tanggal, tolak terus, jangan kita dokong kita punya syal. Tapi kalau atas baju, kirim salam lah, say hi goodbye ya. Dan kena suci daripada najis juga dekat badan kita jangan ada najis, bersihkan. Wal makan, dan tempat solat kita. Kita solat atas jadah, solat atas jadah, kalau time kita berdiri kat tapak kaki kita tu jangan ada najis lah. Kalau time kita sujud tu dekat muka dengan tapak tangan kita jangan ada najis. Kita sujud nak tai cicak ada dekat mana? Dekat dada kita. Dekat dada kita. Kena tak kita? Tak kena. Sah solat. Cuma makruh. Sebab ada yang tak tahu, dia ingat ni yang tak boleh ni, tak boleh sejadah ada najis langsung. Bila sejadah ada najis tak boleh guna. Tak. Kawasan kita berdiri, kawasan kita sujud, pastikan jangan ada najis. Tapi sejadah kita najis. Kat mana? Time kita berdiri tak kena, time kita sujud tak kena kat sejadah, tak kat sejadah kita. Boleh tak? Sah solat kita. Cuma makruh. Tanya sah solat. Makruh tak? Cuma makruh hukumnya. Dia bukan satu sejadah tu tak boleh guna langsung. Boleh. Contoh kita tak pakai sejadah. Cicak ada kat tempat sujud. Kita ejah sedikit. Ejah macam mana? Kita sujud sedikit bawah tak cicak. Tak boleh ustaz, perut kita macam pancing beg, orang rapat gak memang memang senak Dah macam mana? Kita sujud lepas daripada tak cicak. Sujud lepas daripada tak cicak. Pandai-pandai ejah jangan minta tukar sah dengan kawan pula. Kita duk belajar dia pula, member mentang-mentang baik, dia tukar dengan kita. Wa yajibu 'alal qadir, dan diwajibkan atas yang qadir, yang mampu, yang berupaya, ayyusalliyal farda qa'iman, solat wajib, solat fardu secara berdiri. Kalau kita mampu kita dalam solat fardu wajib berdiri. Secara jujurnya dulu kita ngajar kat benda ni. Kita bagi gak penerangan tentang solat duduk, tapi kita tak buat. Saya tak buat. Jadi kita tak sampailah makam hakul yakinnya. Hanya sekadar makan ilmu yakin. Tapi lon ni dah nak kat setahun solat duduk, solat atas kursi, baru kita faham sungguh tentang solat duduk. Dah kita dah praktik bukan ngajar, praktik. Bukan 3 hari 3 minggu. Dah 8 bulan 9 bulan solat atas duduk atas kursi. Jadi kita dah faham dah. Jadi yang dikatakan solat diri, kalau solat diri, solat duduk ni, nak solat duduk boleh bagi solat fardu. Ni cerita solat fardu. Solat sunat no problem. Duduk ni terlentang pun boleh. Ni bagi solat fardu. Nak duduk boleh tak? Kalau tak mampu boleh. Syaratnya apa? Syaratnya kalau kita mampu takbiratul ihram diri, wajib kita berdiri dulu. Kita tak boleh kat mana ni? Tak boleh dekat nak sujud, tak boleh. Maka berdiri, time baca Fatihah, time takbir berdiri baca Fatihah berdiri, time rukuk macam biasa. Dah nak sujud baru duduk. Lepas tu boleh bangun tak? Daripada sujud nak bangun balik rakaat kedua. Boleh, wajib bangun. Dah kalau tak boleh nak bangun dimaafkan. Dekat mana yang tak boleh, baru kita disuruh untuk duduk. Kalau kita mampu takbir untuk berdiri, maka wajib kita berdiri. Tak boleh duduk.
Sebab ada yang tak tahu, dia takbir terus duduk. Ya? Dia takbir terus duduk. Dia ambil jalan shortcut nak pergi syurga. Tak boleh. Dia takbir wajib diri. Kat mana yang kita mampu berdiri? Tak mampu baru duduk. Tapi saya malu lah. Saya malu tak mana. Kalau tengok orang Hadramaut, orang Yaman ni, Allahu Akbar, dia orang sana, dia ramai penyakit diorang spesifik penyakit diorang. Apa dia, anggota sendi tak kuat, hilang balancing. Wallahu alam sebab apa. Saya rasa faktor minum air sejuk kot. Sebab diorang air kosong tak reti, air kosong suam, air kosong panas. Tak ada istilah mereka air kosong tu panas. Air kosong mesti sejuk. Tak kira musim panas standard, musim sejuk pun sejuk juga. Tak pernah lagi order diorang minum air kosong suam ataupun panas, tak ada. Super juga TO. Diorang tak ada istilah TO ais. TO ais ni confirm Malaysia. Ataupun Indonesia ST. Diorang memang TO wajib panas. Diorang tak boleh bayangkan Malaysia. Kalau datang sana cakap, oh Malaysia, oh ada Malaysia, oh Malaysia Indonesia. Yang sana minum TO ais weh. Diorang gelakkan gitu. Diorang tak boleh Mush Makgul diorang tak boleh terima akal diorang TO panas. Macam kita gak diorang tak boleh terima air kosong panas. Dia kena air kosong sejuk. Jadi mungkin sebab tu wallahu alam. Jadi diorang orang tua sana, diorang ni memang adat budaya diorang solat laki memang kat masjid. Tak kira laki memang istilah tak ada solat kat rumah bagi saya. Sebab waktu subuh penuh, waktu 5 waktu penuh. Hak kepala pengat pun penuh. Dia kepala pengat macam mana pun diorang akan tetap solat di masjid. Majoriti. Bukan Hadramaut je, satu Yaman perangai macam tu. Jadi yang tua, jadi orang tuanya dia bukan macam kita, orang atuk-atuk kita ni, dia kalau dia tua, dia jalan macam mana? Jalan tongkat macam ni. Tongkat ataupun tongkat kat depan lah. Ni tongkat orang ni. Tongkat kat depan, tongkat biasa. Dah orang tua di Yaman, dia bukan jalan bertongkat sebegitu. Dia jalan tongkat dia kat tengah. Dia jalan kat tengah sebab lutut dia dua tak support dah. Sebab memang dia kena kat tengah ni pegang, dia jalan gitu. Sebab masalah saraf diorang, sendi diorang semua dah problem. Tapi yang begitu saya respect, macam mana sakit sendi diorang pun memang diorang takkan solat duduk. Melainkan dah memang ajus lah, ajus ni memang dok-dok dah memang dah tak no compromise, dah memang teruk sangat dah. Tapi diorang tetap akan solat kat masjid, jarang sangat. Diorang tetap akan solat diri. Jadi diorang setiap pergerakan diorang tu lambat. Yang paling seksa kita tengok seksa, kesian orang. Daripada bawah tu nak bangun rakaat tu, nak pegang, diorang akan ambil solat kat tepi lah kebiasaannya, supaya diorang boleh pegang tingkap, pegang tongkat ke, atau pegang dinding. Bukan pegang orang jatuh gitu. Diorang pegang, diorang nak bangun tu memang kena berpaut. Kalau dekat, ataupun solat dekat dinding, supaya diorang bila lama sedikit diorang boleh sandar. Boleh tak solat sandar? Boleh bagi yang uzur. Bagi kita yang tak uzur, boleh tak nak solat sandar? Dah imam rakaat pertama surah Baqarah, kita pun dekat ke tepi tiang. Datang 2 jam awal ni nak cop tepi tiang ni. Jadi kita nak solat, dah lama sangat kita nak sandar, boleh tak? Boleh. Syarat jangan sepenuhnya sandar. Jangan sandar habis. Nak tahu sandar habis tu kira macam mana? Agak-agak kalau orang angkat tiang tadi, kita rebah tak? Rebah, maka batal solat. Tapi kalau orang adjust, orang alihkan tiang tadi, kita steady je. Kita sengit sikit ni. Alih kiblat tak? Kiblat dah ada. Kita ada kebetulan nikmat Allah. Sebab tahu dapat solat, salah satu nikmat Allah, solat berjemaah dalam surah masjid ni, salah satu nikmat dia bila dapat solat tepi tiang atau tepi dinding. Dapat sandar sikit kan? Dapat sandar sikit. Jadi dia sandar sikit, imam baca surah Baqarah tak habis lagi. Jadi kita penat, kita sandar sedikit. Boleh tak? Boleh. Cuma jangan sandar sepenuhnya. Kira-kira kalau orang alihkan tiang kita tak rebah, maka boleh jawapan dia.
Kalau nak sandar terus balik rumah ha. Balik rumah. Jadi dulu ada orang tanya, Ustaz, sebenar soft bagi orang solat duduk ni macam mana Ustaz? Adakah kursi dekat line soft ataupun belakang soft? Dulu pun kita tak nampak agak, tapi bila kita dah solat macam duduk, kita tahulah. Time PKP dulu boleh lah kursi belakang soft sebab kita solat jarak. Belakang tak ada orang, tapi dah tak, ya kita dah boleh soft rapat. Jangan gitu kan? Kita kursi belakang soft, kaki kita ke atas soft. Jangan gitu, kesian member kat belakang masuk hospital nanti. Jadi pastikan kita solat, kalau soft dah macam biasa, back to normal, kita solat kursi kita atas soft. Kalau depan kita soft depan sekali, depan dah tak ada orang, kita boleh rukuk macam biasa. Tapi kita soft nombor 2, nombor 3, nombor 100, depan kita ada orang, kita yang solat atas kursi, dah kita kursi atas soft, confirm kaki kita ke depan sedikit. Jadi kalau kita nak rukuk normal, jangan naya member depan. Kan kita sondol bontot dia sondol bontot depan bontot lah kali imam. Jangan buat gitu kok, nanti viral. Okey jelah. Tak ada apa dah, tu je syarat sah solat. Kita reti, hebat, kita faham, kita senang dengan solat kita. Jadi orang nak bagi keraguan kepada kita ataupun kita hadapi masalah, kita dah tahu dah basic dia. Kita teruskan baca sedikit lagi furudus solat. Belum azan lagi kan? Fardu solat. Fardu erti kata di sini, fardu maknanya wajib lah. Buat boleh pahala, tinggal dosa. Yang dimasukkan fardu di sini rukun. Rukun solat. Maksud rukun apa? Maknanya tak dinamakan solat melainkan ada benda ni. Kita nak blame, kau solat ke tak solat? Ini aku tengah solat. Kita nak kata kita sedang solat, ini suatu solat, maka kena memiliki ciri-ciri ni. Kalaulah solat kita tak ada semua perkara yang disebutkan, ciri-ciri ini, maka kita tak boleh nak blame, nak kata ini adalah solat. Tak. Itu dia maksud rukun-rukun solat. Yang pertama niat supaya sekala lah. Tak payah bahas panjang dah. Niat macam biasa. Niat macam biasa. Cuma mazhab Syafi'i muqtarinan bi fi'li, berserta dengan perbuatan. Maksudnya apa? Perbuatan dengan niat kena mari sekali. Allahu akbar. Time kita Allahu akbar, time tu hadirkan niat dalam hati kita. Time tu kita hadirkan dia. Ustaz tak boleh lah Ustaz. Boleh. Apa tak bolehnya? Time solat pun boleh kita niat, boleh ingat benda lain. Apatah lagi time kita nak ni, time kita tengah solat, boleh masuk hati kita nak ingat benda lain. Anak kucing dah bagi makan go, mak dia dah bagi makan go, macam-macam kita boleh sumbat dalam hati kita. Apatah lagi time takbir tu, syaitan saja kacau tu. Kita tak buat bersungguh. Kalau tak boleh gak minta dengan Allah, sebab boleh tak boleh ni kerja Allah. Dah minta dengan Allah tak pemudahkan urusan kita. Dah memang tak boleh sangat dah 40 tahun doa tak minta. Pendapat yang kedua, boleh kita buat dulu disertakan dengan niat. Allahu akbar, baru niat. Dah memang uzur sangat tak boleh dah, usaha dulu biar lagi boleh. Waktu tu kita hadirkan niat kita. Sebab yang dikatakan niat itu dalam mazhab kita kena seiring muqtarinan. Semua 4 mazhab cakap takrif niat ni muqtarinan bi fi'li. Cuma mereka berselisih yang dikatakan muqtarinan tadi, beriringan tadi. Mazhab Syafi'i cakap apa? Yang dikatakan beriringan berserta itu kena gerak selari. Dah kalau niat dulu Allahu akbar baru kita buat, maka hak tu tak panggil niat. Hak tu dipanggil cita-cita azam. Dah buat dulu kita buat dulu Allahu akbar baru niat. Hak tu gak tak panggil niat juga. Itu dipanggil ghaflah, lalai. Dah niat Allahu akbar dengan niat jalan sekali. Buat dulu. Tak boleh minta Allah Ta'ala bagi boleh. InsyaAllah Allah Ta'ala permudahkan. Anak kita tadi boleh buat.
Dan yang kedua, wa takbiratul ihram, dan angkat takbir. Apa makna takbiratul ihram ni? Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Zakir, kenapa dipanggil takbiratul ihram? Haramkan halal. Biar betul benda halal diharamkan. Benda halal tetap halal lah, banyak yang diharamkan. Abang? Kenapa dipanggil takbiratul ihram? Membesarkan Allah. Apa? Tak dengar? Ikrar pada Allah. Cantik jawapan. Memang jawapan dia berbeza sebab latar pendidikan masing-masing. Seorang ngaji Pakistan, seorang Morocco, seorang India. Jadi belajar dengan mazhab yang lain. Okey, tak apa, semua betul berlaku. Kenapa dipanggil takbiratul ihram? Kerana takbir itu mengharamkan yang halal. Apa yang haram, apa yang halal sebelum Allahu Akbar, sebelum kita angkat takbir tadi halal, dan sahaja takbir haram. Dah bual sebelum takbir boleh tak? Boleh pun tak? Dah angkat takbir boleh bual? Tak boleh. Sebelum nak angkat takbir boleh makan tak? Boleh makan tak? Dah angkat takbir boleh tak? Tak boleh. Dah sebab tu dipanggilkan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perkara yang dibolehkan sebelumnya. Dah takbir yang kita bergerak tu ustaz, dia kat rakaat kedua, bangun rakaat kedua, nak rukuk, nak sujud tu, kita angkat takbir tu, kita baca takbir tu, itu dipanggil apa ustaz? Itu dipanggil takbir intiqalat, takbir perpindahan. Jangan tukar, takbir perpindahan. Ni bukan takbir, ni azan. Azan dulu ke? Belum lagi. Seminit lagi. Jangan tukar. Azan takbir benda beza. Ma'an niat, kena berserta dengan niat. Kena berserta dengan niat. Takbir sebab yang dikatakan niat itu buatnya masa bila? Di awal perbuatan. Jadi awal-awal perbuatan dalam solat kita adalah takbir. Maka waktu takbir Allahu Akbar, daripada alif lam ha, alif kaf ba ra, Allahu Akbar tu sampai huruf ra tu, bar tu, waktu itulah tempoh untuk kita niat. Kat sini ada ta'arud ta'yin apa semua ni kan. Jadi tak apalah kan. Kita niatlah mana yang boleh. Yang wajibnya apa, kita kalau solat fardu kita sebut fardu. Ada orang dia tak erti lagi. Dia solat Jumaat, student ni solat Jumaat, diingatkan sunat Jumaat. Diingat hari Jumaat tu solat sunat. Dah lepas tu solat Zuhur dah bang, tak solat. Kata sunat Jumaat dah, lepas tu tak solat Zuhur pula, dosa. Punya fardu Jumaat tu. Fardu Jumaat. Diingatkan Jumaat tu sunat sahaja. Kan? Saya buat daurah di UiTM, dia cakap diingatkan Jumaat tu punya sunat. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masyaallah.
Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad rabbul alamin. Dan baca surah Fatihah bil basmalah. Baca surah Fatihah kena disebut dengan bismillah tu, ya. Dalam mazhab kita bismillah adalah salah satu ayat daripada surah Fatihah, ya. Oleh kerana itu wajib baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ha? Bukan sunat, wajib. Dah ustaz, kalau tak buat maka tak sah solat. Wa tasdidatil arba'a asyara. Dan Fatihah ni yang wajib dijaga sungguh. Pertama, tasdid dia tu. Tasdid dia tu wajib jaga sungguh. Tasdid ini huruf sabdu. Wa tasdidat, dan sabdu di Fatihah itu arba'a asyrata, ada 14. Itu yang wajib dijaga. Kalau tak jaga, batal solat. Tak sah Fatihah, batal solat. Dah tak sah Fatihah, batal solat. Dah panjang pendek ustaz, no, ada kompromi. Panjang pendek boleh kira lagi. Dia tak cukup panjang 6 harakat macam mana, dimaafkan. Tapi bab sabdu tak boleh. Kena sabdu tu kena jaga. Jadi dalam surah Al-Fatihah ada 14 tempat yang ada sabdu. Kat mana? Bismillah, millah tu satu. Bismillah tu, millah tu satu. Kan? Ar-Rahman, Ar-Rahman, tu tu ada sabdu kat situ. Tu kedua. Kena jaga. Jangan Ar-Rahman, tak jadi. Ataupun yang ketiga Ar-Rahim, kena jaga Ar-Rahim kat situ. Sabdu kat situ. Alhamdulillah, jangan baca alhamdulillah, lillah, ada sabdu kat situ. Itu yang keempat. Yang kelima rabbil, bukan rabbil, itu yang kelima. Ar-Rahman, lepas tu Ar-Rahman sekali lagi, yang keenam. Ar-Rahim yang ketujuh. Maliki yaumiddin, yang ke-8. Kena jaga sabdu kat situ. Iyyaka, kena jaga. Jangan iyyaka, ada sabdu kat situ. Yang ke-9. Yang ke-10 wa iyyaka tu kena jaga. Yang ke-10. Yang ke-11 ihdinas sira, nas, kena jaga kat situ. Jangan main kat situ. Ihdinas siratal mustaqim, siratal alladhi, sabdu lagi. Yang ke-12. Yang ke-13 an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim
Waladdallin. Tu satu. Dallin. Walad tu satu. Yang ke-14 waladdallin. Yang ke-14 di situ. Kena jaga sabdu ni semua. Fail sabdu, maka boleh membawa kepada batal solat. Oh, boleh bawa batal solat, ustaz. Tak batal lagi. Dok, kalau tak perbetulkan balik, maka batal solat. Dia tersilap. Patutnya Ar-Rahman, dia baca Ar-Rahman. Iyaka, dia baca Iyaka. Tak ada sabdu kat situ. Oh, aku silap. Ulang balik ayat tu. Iyaka na'budu. Ulang balik ayat tu. Panjang pendek boleh dimaafkan. Makhraj kena jaga. Patu tempat berhenti. Tak, dia bukan perkara ni nak cerita batal solat dah. Sebab ada satu surau, dia surau dia ada mahat tafiz lah, ada tafiz yang menumpang kat situ. Pengurusi saya ngajar situ, pengurusi cakap, ustaz, nanti cakap kat budak-budak ni jadi imam biar betul kan. Yalah diorang ni ngaji Quran apa semua. Apa masalah diorang? Diorang berhenti kat mana? Diorang jadi imam, diorang berhenti Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ambil nafas itu. Ambil nafas itu. Alaihim waladdallin. Dah kenapa? Apa? Kan tak boleh ambil nafas itu. Tak, bukan tak boleh, boleh nak ambil apa kat mana-mana. Cuma tak tepat, bukan kesalahan, dosa besar kat situ. Kalau bawa dalam solat tak membatalkan solat, tak batal solat. Ghairil maghdubi alaihim, berhenti kat situ, ambil nafas. Waladdallin. Boleh. Nak berhenti setiap petang boleh. Adakah batal? Tak batal. Nak cerita batal ke tak? Tak batal. Cuma dari segi kaedah bacaan tak tepat, tak betul. Dia berhenti kena ada tempatnya. Tapi tak membawa ke batalnya solat. Habiskan sampai sini sikit. Wa ikhrajid dad minadh dha. Sebut huruf dad betul-betul, jangan dad tertukar dengan dha. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Jangan awak malu company belakang tulis tu imam besar surau An-Nur. Tapi huruf dha. Jadi jangan. Dia huruf dha. Dalam Fatihah tak ada huruf dha. Walaisa fil Fatihati dha. Tak ada dalam surah Al-Fatihah huruf dha. Dia ada 5 huruf tak ada dalam surah Fatihah. Pertama huruf dha, yang kedua huruf tha, yang ketiga huruf jim, yang keempat huruf kha, huruf zai, huruf shin, huruf fa. Huruf 7. Ada 7 huruf yang tak ada dalam surah Fatihah. Maka jangan sebut huruf-huruf ni. Jadi kena perbaiki Fatihah. Jumpa ustaz kita, kalau imam kita dia pandai bidang Al-Quran, suruh dia pendengarkan bacaan kita. Saya pergi kalau saya pergi ziarah orang tok-tok guru, di antara benda yang saya minta pendengarkan bacaan Fatihah saya. Perdengarkan bacaan Fatihah saya. Cuma dalam banyak-banyak tok guru, saya jumpa seorang tok guru qiraat, sungguh memang ahli Quran. Ayah almarhum Tuan Guru Haji Abdullah Rantau Panjang. Ayah lah Rantau Panjang. Tok guru paling garang sekali. Tak ada tok guru lain melainkan dia. Paling garang dia. Setakat budak penampar smackdown Stone Cold dia buat. Sungguh. Jangan. Dia kalau marah budak dia, saya pergi dok suara kita kuat kan. Jadi takut pecah mic. Kita tak garang. Ayah Allah lagi banyak lagi garang. Saya ikut, saya pergi ziarah. Saya dengan anak dia rapat. Anak dia rapat. Jadi kita pergi ziarah, masa tu ngaji pondok, kita pergi ziarah ayah lah Rantau Panjang kan. Memang 20 tahun ke 30 tahun duduk Mekah dan mengajar Quran di Masjidil Haram. Bukan Cak Chicken, Cak Dragon punya tok guru. Alim ilmu syariat, alim ilmu qiraat. Kita pergi ziarah hari ni. Sungguh ni.
Dia jekoh budak. Mu ni ngaji ke apa semua? Berapa tahun mu ngaji? Adalah satu pondok tu tengah dengan Quran. Berapa tahun mu ngaji pondok tu? Ni sebuah pun tak betul. Dia jekoh. Saya tak jekoh ni. Dia tengking habis sungguh. Saya naik tangga ni nak undur balik. Nak undur. Gila. Gitu lah. Tapi habis ngaji rapat elok. Ni kau saya Mohsin. Ya. Naik. Dia garang dia. Dia biasa tok guru Quran memang garang. Tok guru Quran memang garang. Jadi saya tak mengajar Quran. Sebab tu saya tak garang. Cuma memang suara kita suara besar. Suara besar. Ingat lagi ngaji masa ngajar dekat, saya ngajar masjid negeri. Kan? Suatu hari tu imam besar masjid. Ustaz, down sikit suara. Kan? Down sikit suara. Kenapa? Suara ustaz tu kuat sangat tu. Saya bukan saya marah. Memang kita lahir suara jenis gini. Kan? Memang kita jenis garang. Jadi tok guru ayah lah lagi garang. Suara dia, orang dia tubuh halus sungguh. Saya berhalus-halus, dia halus sungguh, tapi garang. Ni gadah 3, 4, 5 tahun tak silap. Tapi alhamdulillah saya cuma dalam banyak tok guru tu, dialah seorang yang cakap apa dia cakap kat saya? Bacaanmu supaya orang tarim je. Dia cakap lebih kurang gitu. Kan? Dia cakap mu bacaanmu supaya orang Hadramaut ada pening kepala. Orang Hadramaut orang Yaman ni dia baca laju sikit. Kan? Kita tak baca laju pun ikut ni. Cuma dia cakap gitu lah. Kan? Saya jumpa masa saya ziarah ulama India, di India. Kita pergi markas dakwah, pergi semua ziarah ulama Wahabi. Saya pergi ziarah. Ulama Wahabi ke kita pergi ziarah. Kan? Habis ziarah kita minta dia baca doa, minta roti Fatihah, dia tak nak. Roti Fatihah. Apa roti Fatihah ni? Indana ma fi roti hadha sufi, itu sufi punya tu. Kan? Okey, kalau gitu Syekh bacakan, dengar tasmik bacaan aku surah Al-Fatihah. Kan? Saya dengar bacaan surah Fatihah dia. Kita baca surah Fatihah, dia ikut, yang dia perbetulkan. Jadi gitu. Kita jumpa orang soleh, jumpa ustaz-ustaz, balik kampung jumpa tok imam ke, minta dia dengarkan bacaan Fatihah kita, biar perbetulkan. Biarpun kita hebat, tapi kita takut ada yang kita terlepas. Nak jadi yang terbaik bacaan kita. Jadi itu sajalah yang boleh kita buah-buahkan sekadar dua pada malam ni. Tak lain tak bukan kita berhimpun pada malam ni nak cari redha Allah. Moga-moga perhimpunan kita pada malam ini mendapat kefahaman dan kecintaan terhadap agama Allah. Wallahu taala alam. A'udzubillahi sammin alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, terangilah hati-hati kami ya Allah dengan cahaya para nabi-nabi kami, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cahaya para alim ulama, cahaya para wali-walimu, orang-orang saleh, orang yang syahid jalanmu, orang yang berjihad di jalanmu ya Allah, orang yang berdakwah di jalanmu. Terangilah hati-hati kami kesemuanya dengan cahaya mereka. Berkatilah umur kami, rezeki kami, kehidupan kami, ahli keluarga kami, anak beranak kami ya Allah. Berkatilah pekerjaan kami, perniagaan kami, perusahaan kami dan pendapatan kami ya Allah. Dan berkatilah ilmu yang kami tuntut saban hari ya Allah ya Tuhan kami. Panjangkanlah umur para alim ulama kami, tok-tok guru kami, guru-guru yang telah mendidik kami dan kedua ibu bapa kami. Sihatkan tubuh badan mereka dan tubuh badan kami ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit mereka dan penyakit-penyakit kami yang hadir pada malam ini ya Allah. Tutuplah keaiban mereka dan keaiban kami dunia dan akhirat. Matikan mereka dan matikan kami dan seluruh muslimin muslimat ya Allah dengan kematian yang baik. Sesungguhnya hati-hati kami berhimpun saban hari ya Allah kerana sangat mencintai para alim ulama-Mu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah.